Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan kita bertemu malam ini, malam minggu ya. Hari ini tanggal 20 hari bulan Februari. Apa khabar semua? Siapakah yang muncul awal? Syahad Ibrahim. Apa khabar Saudara Syahad? Terima kasih selama malam bersama saya. Saudara Muhammad Azizi bin Azmi, Saudara Syamsul Anwar, Saudara Rosli Le, Saudara Fazil Yub, Mustafa Ilyas. Mustafa Ilyas lebih dulu lagi bersama dengan saya. Terima kasih Saudara Mustafa. Saudara Adlan Yusof, Saudara Yusri, Hamzah Hussein. Apa khabar saudara semua? Empat tulang kering. Apa khabar? Nur Azwa, Raja Kamal, Raja Bazlan. Apa khabarku? Selamat malam bersama saya, menemani saya. Saudara Emas Kencana, Muhammad Muad. Makan apa? Saya makan mi kari. Atan Made, Eden Awang Tashe, silakan menghadap. Saudara Halimah Mushroh, Halimah Hashim, Syaf of Spring yang sentiasa membuatkan saya menggelulung mulutnya. Apa khabar Saudara Maludin Segi, Zubaidi, Degawan Jaka, Rosni Kurungut, orang Sabah. Hari ini Sabah 30 tahun UMNO di sana. Markim Kama, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Apa khabar orang Kelantan? Saudara Fauzi Talib, Rubidin, apa khabar Bi? Bersama pasangan, saya sentiasa mendoakan agar Bi sentiasa bahagia. Saya Khairul Azli, Zaza, Kama Awang, Farida Idan, Armi Cik, Kamarudin Harun dan Saudara Potih Zul Osman serta teman-teman yang lain yang tak sempat saya santun satu-satu. Saudara Munim, Saudara Lili Mio, Saudara Syahli Ahmad, sebab nak sebut satu-satu nanti sampai habis pun tak selesai ya. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Yang saya perlukan daripada saudara lain tidak hanyalah like, share. Pertemuan kita malam ini kita akan membicarakan ada beberapa persoalan ya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan saudara, saya kena wawarkan. Nampak guys, setiap malam kena bagi tahu. Setiap komen atau pandangan dari warga net atau pelayar di halaman ini yang anda siarkan tertakluk kepada kesediaan anda menerima sebarang risiko. Pihak saya tidak bertanggungjawab atas setiap kiriman yang di luar pengetahuan saya. Ini terpaksa saya berikan kerana sebentar tadi saya berbual dengan peguam saya. Dia kata saya kena menyatakan itu. Jadi kalau saudara ingin untuk menyantuni, memberi pandangan, sebab itu saya katakan berhati-hati. Janganlah kita melakukan tindakan yang boleh memecah belahkan kaum, menyantuni warga harmonis. Ingat saudara bahawa apa saja yang tercatat di sini adalah atas kehendak saudara, kadang-kadang di luar pengetahuan saya. Kerana saya tidak mempunyai kesempatan dan punya waktu untuk melayari satu persatu. Ya, Saudara Muhammad Sani, Saudara Hamidah Maksum. Okey, hari ini kes baru masih lagi beredar pada 2,461 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 280,272 orang. Dan kematian hari ini direkodkan adalah 8 orang, menjadikan jumlah keseluruhannya sudah 1,051 orang. Di Sabah ada peningkatan tapi tak banyaklah. Semalam 101 orang, hari ini 109. Tapi di Labuan ada sifar, tiada jangkitan hari ini. Di Sarawak ada carta penurunan daripada 159 kepada 134. Tapi berhati-hati warga Sarawak ya, sebab masih lagi keadaannya tidak begitu baik untuk kesihatan saudara. Di Kedah, tiba-tiba saya cek awaknya lagu tu, semalam 36, hari ini 101 orang. Di Penang ada penurunan, semalam 188, hari ini 108 orang. Begitu juga di Perak, semalam 155, hari ini 108 orang. Macam berpakat pula warga Pulau Pinang dengan orang Perak. Tetapi di Selangor ada peningkatan ya saudara, daripada 978 kepada 1,001 orang. Jumlah keseluruhan di Selangor sudah 93,527 orang. Dan di Kuala Lumpur juga ada peningkatan daripada 227 kepada 230 dengan jumlah terkumpul sejumlah 33,217 orang. Putrajaya 13 ada peningkatan, semalam 3, hari ini 13. Negeri Sembilan ada penurunan, semalam 191, hari ini 89. Di Melaka ada peningkatan, semalam 26, hari ini 32.
Bagaimanapun, alhamdulillah di Johor dia turun mendadak daripada 730 kepada 233 orang. Di Pahang ada peningkatan daripada 26 kepada 42. Di Terengganu ada penurunan daripada 37 kepada 22. Cuma di Perlis tak dapat lagi mempertahankan sifarnya kerana hari ini terdapat 3 jangkitan di Perlis ya. Dan di Kelantan, ini agak menggusarkan Saudara Azmi, saudara-saudara Husin dan sebagainya ya. Di Kelantan semalam 38, hari ini dia naik meningkat begitu mendadak. Saya rasa ada sesuatu yang tak kena di Kelantan. Kerana jumlah jangkitan pada hari ini direkodkan adalah 257 orang warga Kelantan yang dijangkiti oleh pandemik virus corona ini. Jadi berhati-hati saudara, berusahalah untuk kita kalau tak ada buat apa duduk rumah lah, tak payah nak berjalan sana sini. Jaga kebersihan. Ya, Sungai Buloh okey selalu ni. Nusamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengharapkan supaya warga Kelantan dapat menjaga dan memutuskan segera jaringan yang begitu saya nampak mendadak tak pernah berlaku. Hari ini 257 begitu tinggi kluster jail dan lock up di Kelantan, Datuk. Saudara Patin Temboyak, ya, itu saya tidak tahu sebab laporan yang saya dapat jadi angka jumlah 257. Jadi kalau itu berlalutan, macam mana berlaku di Kedah itu hari? Bermula dengan di penjara, akhirnya merebak. Begitu juga di Sabah. Di Sabah begitu juga dulu waktu jangkitannya katanya dalam lock up, dalam penjara, tapi dia mendadak. Jadi kita jangan keluar. Terbaiknya duduk di rumah, kita tidak ada keperluan, kita duduk di rumah saja. Kita pastikan berusaha untuk memutuskan jaringan ini. Itu yang saya beri pesanan saban malam. Warga Kelantan, Abang, Mek, Cik, jaga. Duduk rumah, makan etok je lah. Ya. Salam Datuk, terima kasih Cik Nen Barin. Dan saudara, itu laporan daripada virus corona. Satu lagi laporan yang saya terima agak memeranjatkan saya malam tadi, iaitu salji sudah turun di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah masjid awal setelah baginda Rasulullah mengadakan perjalanan daripada Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa sebelum berangkat bertemu Allah SWT di Sidratul Muntaha. Hari ini Masjid Al-Aqsa di Palestin, ya, tempat bermulanya perjalanan Isra' Mi'raj. Di situlah sudah wujud salji yang bertimbun-timbun. Tanda apa sebenarnya saya tak tahu. Tapi sebab itu negeri Palestin yang sepatutnya negeri Arab, bumi Arab panas, tiba-tiba sudah ada salji. Jadi kita harus memastikan supaya semua ini dapat dihayati, menjadi petunjuk kepada kita. Dia berita mengenai keganjilan musim salji di Arab Saudi ini dilaporkan oleh semua media di wilayah Aceh, di Arab Saudi, dan hari ini dia punya tahap suhunya jatuh di bawah 2 darjah Celsius. Sementara itu di bandar-bandar lain seperti di Riyadh, Arab Saudi mencecah 14 darjah Celsius, di Jeddah 21 darjah, dan wilayah Tabuk di barat laut negara itu pula pada 7 darjah Celsius. Baru-baru ini dunia juga telah dikejutkan dengan kejadian serupa di Libya. Jadi menurut laporan African News, gunung hijau di timur laut Libya bertukar menjadi warna putih pada minggu ini. Tiada nampak lagi hijaunya, yang hanya nampak putih. Salji turun. Jadi berdasarkan artikel itu, salji ini melanda negara bergolak itu untuk pertama kalinya dalam tempoh 15 tahun. Fenomena yang jarang berlaku itu bermula pada hari Isnin lalu dan dijangka berterusan hingga beberapa hari lamanya. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan Libya, cuaca sejuk di bawah paras beku telah dicatatkan di Al-Baida, di Yefren, di Nalut, di Al-Mash, di Gunung Hijau dan di Gunung Nufus. Sementara itu, menurut seorang penduduk di Al-Baida, Muhammad Saleh sudah percaya bahawa salji merupakan petanda bagi keamanan negara mereka, katanya. Dan beliau mengharapkan bahawa dengan turunnya salji itu adalah kedamaian, tak adalah orang nak keluar dan sebagainya. Bagaimanapun, kita harus memikirkan secara mendalam apakah isyarat yang ingin diturunkan oleh Allah SWT apabila salji sudah berada di bumi Arab. Itu penjelasan saya berhubung dengan COVID, kedudukan cuaca dan negara kita di negeri kita pun
Sekejap panas, sekejap hujan. Ini mengundang masalah untuk kalau kita yang selalu demam, sakit kepala dan sebagainya. Jadi cara yang terbaik duduk di rumah. Ya saudara Johasbi, ya Allah, adakah ini tanda-tanda kiamat, Datuk? Wallahu a'lam bissawab. Memanglah kalau mengikut daripada apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, bahawa kita sudah menghampiri. Tetapi sementara kita hidup ini, baginda Rasulullah menyatakan, selagi kamu hidup, berusahalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Dan lakukanlah amal ibadat kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Itu sabda junjungan yang perlu kita hayati. Okey saudara, setakat itu saja saya memberi gambarannya. Kita masuk bab e-commerce. E-commerce, jangan lupa berhubunglah dengan Azhar 0113304141. Untuk memesan buku-buku saya, ataupun nak merasa rendang tok, nak merasa dia punya bau bedal. Ataupun saudara juga boleh berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. Siti Fareha, apa lagi? Dendeng manis Siti Fareha. Buah-buahan segar macam yang saya tunjukkan semalam, memang banyak buah-buahan segar yang datang dengan cherry-nya, dengan strawberry-nya, dengan buah pear, dengan buah kundang. Buah kundang pun katanya dah habis dah. Jadi saudara kalau nak cepat pesan, berhubunglah dengan Syauqi 012-357-5703. Ya, itu daripada jenis buah-buahan segar yang diimport, harga di bawah pasaran. Begitu juga dengan perusahaan sahabat kita, saudara Nizat. Pepes ayam R&B frozen. Ini memang sedap, saya dah rasa. Dan juga kuih-kuih segera yang dah disediakan. Berhubung dengan saudara Nizat 013-872-9589. 013-872-9589 e-commerce. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini di persimpangan dilema. Macam lagu Zainal Zain, di persimpangan dilema. Tapi sebelum saya mengulas apa dimaksudkan dengan di persimpangan dilema itu, kita santuni. Ya, saudara Senani Jaafar, Assalamualaikum, teruskan pencerahan saya setiap malam. Terima kasih saudara Jamalia, saudara Rahman Ramli, terima kasih saudara Rashid Cha. Sebelum saya memberi pencerahan, jangan lupa kita santuni pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Ayam di lau asyik berkelahi, ke tepi titi mematuk selasih. Jiran kalau kita ziarahi, berbesar hati memanjang kasih. Jadi jiran ni kalau kita ziarahi, dia pun besar hati. Ini adalah ciri-ciri untuk kita mewujudkan warga bangsa yang harmonis. Ya? Pergi ke hulu mengait kelapa, petik berangan 10 kati. Berjiran perlu bertegur sapa, tetapi jangan lain di hati. Jadi kalau kita sapa dia itu, biarlah sapa dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya sekadar pura-pura saja. Terima kasih saudara Pak Nazir, indah bahasanya. Macam beliau menyatakan ayam di lau. Mungkin orang kata apa ayam di lau? Ayam di lau tu, lau ni bahasa orang utara, itu di Reban. Ayam di lau asyik berkelahi. Memanglah dalam Reban berkelahi lah. Sedangkan kita manusia ni dalam parti pun bergaduh, apatah lagi di luar parti, ya saudara. Saya juga terima satu pantun kiriman daripada Syah Jun. Cantik sebab itu saya pakai malam ni. Saudara Syah Jun dia kata, memang tinggi pohon keranji, bunga kembang setiap bulan. Intai harapan antara janji, hati perasaan rakyat tertekan. Terima kasih saudara pantun Syah Jun yang begitu bermakna pada saya. Jadi intai harapan, mengintai dengan penuh harapan di antara janji pimpinan, tapi akhirnya hati perasaan rakyat terus tertekan. Itulah tadi tentang apa pantun, dan kebalikan rakyat perlu disantuni. Sebagaimana perutusan khas daripada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid kepada warga Sabah, dia kata paling penting santuni rakyat. Perjuangan rakyat mesti diteruskan dalam apa keadaan pun. Saudara Mak Zubi Awaluddin, saudara Datuk, terus terang. Terang terus. Terus terang, terang terus. Tak tahulah saya apa nak jadi. Dan dalam keadaan begini, kerana dalam kesukaran hidup, hari ini hari Sabtu, cerita tentang moratorium tak ada. Kosong. Tidak ada pengumuman, tak ada apa. Yang saya nampak bertimbun-timbun yang masuk pada saya, keluh kesah rakyat, keresahan mereka untuk menghadapi
masa depan yang semakin gelap. Apabila bank-bank sudah pun menghantar surat-surat peguam menuntut bagi mereka menjelaskan hutang-hutang dan keadaan semakin serius. Saya beritahu semakin serius. Begitu juga dengan harga barangan di pasaran. Macam saya nyatakan, semakin berkurangan. Di pasar-pasar raya semakin berkurangan. Sebab itu saya ketawa bila tengok apa ini di Kuala Lumpur tadi ada jualan harga sepatu RM10. Dia kata dia nak tutup, toki dia tak bagi, jadi dia jual murah RM10 sepasang kasut. Berderet orang. Begitulah artinya sekarang ini kedudukan ekonomi kita. Jadi saya mengharapkan supaya pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna teruslah berusaha, turunlah ke gelanggang, turun ke lapangan. Jangan dibiarkan rakyat terus menderita dalam suasana yang begitu terhimpit. Kita warga cinta damai, kita bukan nak apa-apa, kita cuma nak memastikan kemurnian rakyat, kemurnian hidup. Tak apalah nak kata COVID ni apa PKP ke PKPPB ke, nak buat ini apa perintah darurat pun rakyat tak ambil pot, tak ambil kisah, asalkan pagi-pagi ada makanan di atas meja untuk anak-anak. Itu yang paling penting. Jadi kalau harga barang makanan, beras, gula, susu, tepung dan sebagainya, inilah keadaannya. Jadi saya mengharapkan, perlu diingat, rakyat perlu makan. Rakyat perlu makanan. Kita janganlah sekadar memberi pengumuman seperti mendengar guruh di langit. Tapi airnya, macam saya katakan berkali-kali, airnya menitis bagaikan embun di waktu pagi yang hilang apabila munculnya sinar mentari. Berhubung dengan PKP ni, saya ketawa juga bila petang tadi saya terima satu kiriman daripada saudara Jamil. Dia kata, Datuk, baca di pantun ni waktu Datuk memberi pencerahan berhubung kumpulan wang simpanan pekerja. Okeylah saudara Jamil. Dia orang perjuangan. Dia kata petang hari pergi memancing banyak ikan di Tanjung Sepat. Rakyat banyak, menteri dah kencing kena. Ramai memohon, susah nak dapat. Inilah keadaan sekarang. Begitu juga dengan saya menerima permohonan daripada saudara Abi Suzuran. Tak tahu Abi Suzuran dari mana? Dari Sabah. Rasanya Sabah atau Sarawak kot Abi Suzuran ni. Dia berhubung dengan hasratnya untuk mengubah. Sebab dia tersalah tekan daripada 10,000 pada 1,000 dalam permohonan dia. Jawapan belum ada lagi. Kelulusan belum ada lagi. Tetapi dia salah tekan, angkanya mungkin tertekan 1,000. Yang minta 10,000, apakah dia boleh memperbetulkan? Yang boleh saya nyatakan sekarang ni cuma tunggu 8 hari bulan. Nak buat macam mana saudara? Semua penyimpan, pemohon, pencarum yang menaruh harapan dengan kumpulan wang simpanan pekerja terpaksa tunggu sampai 8 Mac. Barulah sama ada keputusannya boleh buat permohonan dan berurusan. Inilah untung nasib rakyat. Nanti, ternanti, tunggu, tertunggu. Saya mengharapkan 8 Mac nanti biarlah ada yang tuntas. Jangan ternanti-nanti lagi. Cukup. Kerana 8 Mac itu rasanya garis kehidupan rakyat. Garis penderitaan rakyat sudah berada di kemuncak. Kalau mereka gagal mendapatkan kumpulan wang simpanan pekerja ini, maka saya khawatir sesuatu yang akan lebih meledak daripada itu. Sebab itu, bagaimanapun kita mengharapkanlah pada 22 bulan nanti, apabila mesyuarat Majlis Gajah-Gajah Melayu nanti, mungkin ada perbincangan persoalan ini. Kita mengharapkan sesuatu. Kita dah tak dapat nak mengadu dah. Nak mengadu pada pihak-pihak menteri, mereka dah tak dengar, buat tak tahu. Jadi kita cuma ada satu, mengadu pada payung negara kita, iaitu Duli-Duli Gajah-Gajah Melayu. Saudara? Okey, saya masih lagi nak mengingatkan saudara, kepada teman-teman yang nak bagi komen, perlu berhati-hati dan gunakan bahasa yang baik. Sebab malam ini ada benda yang sensitif yang akan saya bincangkan juga. Kerana menggunakan dia ada berhubung soal perlembagaan, soal undang-undang. Sebab tadi saya berbual dengan bekas mantan seorang hakim dan juga 2-3 orang peguam. Sempat saya makan tengah hari dengan mereka. Mereka memberi nasihat kepada saya. Dia kata, Datuk kena nyatakan. Jadi saya perlu menyatakan kepada teman-teman supaya perlu berhati-hati dan gunakan bahasa yang baik. Kerana saya sebenarnya, sebagai katakan macam semalam lah, saya tak punya kemampuan untuk menyekat saudara. Jadi kalau boleh janganlah pula kerana saudara tiba-tiba saya pula yang tangle into problem.
lebih-lebih cakap nanti court juga mari. Mana laman Datuk Amir Ijaz punya. Ini masalah saya. Sidik Maknoh. Saya Sidik Maknoh, apa kata Sidik Maknoh ni? Aduh hai, mana dia? Tak sempat. Saya Maknoh, menteri-menteri kerajaan PN ni macam tak buat apa-apa. KPDNK macam tak wujud. Dia orang buat apa? Barang-barang semua naik. Saya dapat kiriman tadi, harga minyak sawit, minyak masak sampai RM27.90. Seorang mantan Timbalan Menteri hantar pada saya. Dia kata gila dah ni. Dah gila dah. Apabila harga minyak masak dulu, dia kata 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, harganya lebih kurang RM22, RM21. Hari ini RM27. Dan jumlahnya tak banyak. Ini yang saya katakan kita berhati-hati. Saudara, ini bukan main-main. Jadi kalau saudara nak melantarkan amarah saudara, gunakan bahasa terbaik. Nanti jangan pancing saya pun sama-sama makan hamun nanti, kita sama-sama court juga pergi. Saudara, hari ini juga saya menerima banyak, bukan sikit. Saya lenguhlah tangan daripada pukul 2.30 petang sampai pukul 5 tadi. Saya melayari satu demi satu. Berhubung rasa amarah, rasa kecewa yang terlalu tinggi di kalangan ibu bapa terhadap keputusan Mahathir Lawak Menteri kita. Iaitu memutuskan bahawa sekolah akan dibuka bermula daripada 2 Mac akan datang. Ini sebenarnya bukan sikit. Dia kata beribu murid sekolah dah boleh buka sekolah. Tapi dia kata parlimen yang sedikit tu tak boleh bersidang pula. Jangan ingat pakaian lama anak-anak muat, dia kata. Setahun anak-anak tidak sekolah, saiz badan dah berubah. Jadi apa inisiatif kerajaan dalam menangani masalah ni? Zaman Datuk Seri Najib dulu tu adalah dia bagi ini program ke sekolah. Dapat ada yang RM100, RM200 untuk beli pakaian, beli beg, beli buku dan sebagainya. Ini tak ada. Menteri hanya buat kenyataan selepas mereka mengumumkan bahawa pembelajaran PDPR. Apa inisiatif kerajaan untuk memulakan persekolahan ini setelah ibu bapa berhabis duit beli gadget beratus ringgit. Antara keluasan rakyat, siapa yang tak suka anak ke sekolah? Mana ibu bapa yang tak mahu menyekolahkan anak mereka? Semua ibu bapa mahukan anak-anaknya bijak. Sebab itulah mereka bergolok bergadai. Sebab itu yang saya katakan semalam, kemarin ada yang sanggup pinjam duit Alung untuk beli komputer, beli gadget. Tiba-tiba saja Menteri Pendidikan buat kenyataan Mahathir Lawak, kenyataan yang paling bodoh dalam hidup ni. Apabila sekolah dibuka setelah dia sendiri mewujudkan TV pendidikan dan sebagainya. Jadi ibu bapa terhegeh-hegeh lah. Bayar hutang, beli gadget untuk belajar. 5 anak beli 5 gadget. Tiba-tiba tak sampai 2 bulan buka, sekolah pula boleh buka. Ketika kes COVID masih tinggi. Masih PKP, PKBB, darurat dan sebagainya. Dan parlimen masih dipertikaikan. Parlimen juga tak bersidang. Ada satu kiriman dia kata, sampai dah licin dah dia kata. Gara-gara setahun dia kerja. Berniaga bukan semua boleh mampu buat. Nak beli pakaian, kasut, beg sekolah, bayar bas sekolah, mungkin bas sekolah dah tak ada. Macam ni dia berlaku di Kelantan. Kelantan dah 248 pengusaha bas sekolah gulung tikar. Macam mana nak hantar anak sekolah pula tu? Transit nak belanja sekolah. Jadi kerajaan tanggung ke? Jadi akhirnya ibu bapa bergolok bergadai lagi. Semua ini tak ada tindakan yang melegakan, bukan menyenangkan, melegakan rakyat. Tidak ada. Semua membebankan rakyat. Jadi Menteri Mahathir Lawak ni tak fikir ke takkanlah dia tak boleh berunding dengan Menteri Kesihatan. Takkan tak berfikir dengan MKN. Sebelum dia buat satu pengumuman. Dan mereka ada kabinet. Tiap-tiap hari Rabu ada mesyuarat kabinet. Apakah dibincangkan? Kenapa tak dibincang dalam kabinet? Ataupun kabinet tak berfungsi. Ini keadaannya. Saudara Syam, tunggu PRU15. Memang pun saya dapat saya tidak nampak ada cahaya untuk mereka. Sekolah buka melibatkan puluhan ribu pelajar. Parlimen 220 orang tak boleh dibuka. Saudara Mahathir Hashim. Ini keadaannya. Kerajaan ni macam tiada timbang rasa, memalah. Tidak ada keprihatinan pada rakyat.
Yazid Abdul Aziz, aku yang berkuasa, aku adalah, yalah, ini meneruskan legasi I'm the law. Jadi kalau itu kerajaan PN pelawak negara, pelakon negara, betul lah keadaannya. Saya tak tahu nak gelar apa lagi. Jadi sebab itu hari ini saya minta saya dengar elok-elok ya, sebab saya menerima satu kiriman daripada ini dari sudut perundangan ya, daripada Tan Sri Profesor Muslim Yaakob, Ombudsman Bebas Malaysia. Sebab dia kata Malaysia ini bukan lagi negara demokrasi berparlimen. Saya kata ini serius ni. Ini serius. Kerana dia kata peristilaan darurat memberi maksud mengikut Perlembagaan Persekutuan di bawah pasal 150 ialah tindakan melarang semua kegiatan sivil. Kerajaan sivil tidak wujud. Ini kenyataan beliau. Mahkamah tidak berfungsi dengan sewajarnya disebabkan perlembagaan diketepikan atau tidak wujud dan tidak berkesan. Maka dari segi keadilan, mahkamah menjadi mahkamah darurat tanpa perlu menggunakan semua prosedur undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Jadi ini persoalan, apakah undang-undang boleh terpakai? Jadi apakah sepanjang pembicaraan yang diadakan sepanjang musim darurat ini terpakai? Kerana apabila undang-undang tertinggi tidak lagi terpakai, maka kesemua undang-undang sivil dan jenayah dianggap terbatal dengan sendirinya dan tidak sah. Yang berkuasa adalah junta. Ini adalah doktrin perundangan katanya, mengikut ilmu hukum, jurisprudence dunia. Kerajaan darurat sebenarnya adalah pihak tentera yang punya semua kuasa, polis dan pemerintahan awam. Menteri-menteri kabinet langsung tidak berotoritas. Itu have no power, tak ada kuasa sebenarnya. Apabila kerajaan awam tidak lagi wujud dan disifatkan terbatal secara automatik, jadi maka hanya Duli Yang Maha Tuan Agung sahaja yang menerima nasihat mengesahkan darurat dan Parlimen sebagai badan penggubal undang-undang. Ia disebabkan tiada langsung wujud dan terbubar secara automatik segala undang-undang yang telah pun diluluskan maka di Parlimen. Tapi tidak tersebut pula dalam Perlembagaan Malaysia wabak penyakit boleh menyebabkan negara disediakan darurat. Ini soalannya. Profesor ni dia kata tak ada tersebut pun. Cuma hanya ada atas 3 unsur. Iaitu negara boleh disediakan darurat jika melibatkan bencana perang. It's a war. Keburukan ekonomi dan kekacauan yang mengganggu ketentaman awam. Kesemua unsur ini tidak ada dan Perdana Menteri memberi nasihat kepada Yang Tuan Agong selaku Ketua Negara ketika dia sudah kehilangan mandat 109/2020. Jadi bab jumlah ini saya tak mau mempertikaikan sebab ini hanya boleh dilakukan kalau Parlimen bersidang. Jadi tiada di dalam perlembagaan menyebut tentang darurat pentadbiran. Jadi cara yang dibuat oleh kerajaan sekarang atas dasar kehilangan kuasa adalah salah dan dianggap sebagai tindakan coup d'etat ataupun rampasan kuasa menggunakan istilah darurat dengan melanggar perlembagaan. Dalam keadaan sekarang katanya sepatutnya orang yang berkuasa menjalankan pemerintahan negara ialah Panglima Angkatan Tentera dan bukannya orang yang sama yang menjadi Perdana Menteri, sebab jawatan itu telah hilang ketika darurat diisytiharkan. Dalam kata lain katanya Tan Sri Muhyiddin sudah kehilangan kuasa beserta kabinetnya. Kuasa kini hanya ada pada Yang di-Pertuan Agong untuk membuat undang-undang tanpa Parlimen. Panglima Angkatan Tentera Malaysia menjalankan tugas pentadbiran sebagai junta tentera yang berkuasa. Adalah amat ganjil dan tidak pernah diamalkan di mana-mana negara pun di dunia ini. Apabila negara diisytiharkan darurat, kerajaan yang sama masih menjalankan pemerintahan seperti biasa. Ini di luar konvensyen. Ini sebenarnya adalah coup d'etat ataupun rampasan kuasa. Bila mana semua undang-undang tidak lagi terpakai dan berkuasa, mahkamah tidak berkuasa menjalankan pembicaraan dan menghukum sebab kuasanya sudah terbatal. Kabinet juga tidak mempunyai kuasa kecuali Yang Pertuan Agong dan tentera. Justru apa-apa arahan Perdana Menteri dan Menteri adalah tidak sah atau virus, null and void. Tentera kena buat undang-undang ini di bawah pentadbiran baru dan menyerahkannya kepada mahkamah. Perkhidmatan peguam sudah tidak berguna kata lagi. Sebab di dalam pemerintahan darurat segala hak dan keistimewaan mahkamah sudah tidak wujud. Yang wujud hanyalah ada eksan junta tentera. Itulah akibat darurat. Jadi menurut kata Profesor Mufli tadi, saya tak faham adakah darurat Malaysia ini sah bersandarkan fakta yang sebenarnya.
atau ia ilusi dari senario politik dan kegilaan yang dirancang. Keadaan darurat ini nampaknya sama seperti di Myanmar dan Thailand serta akhirnya yang menghentikan kerajaan awam. Itu pandangan beliau, sebab itu saya katakan kalau saya nak komen, jangan komen pelik-pelik ya. Saya memberi pencerahan. Tujuan saya bila saya nampak benda begini supaya rakyat tahu. Ini adalah pencerahan. Saya memberi pencerahan dari segi politik, dari segi perundangan. Jadi malahan kenyataan terbuka daripada timbalan speaker Dato' Azlina Osman telah disokong oleh mantan speaker Dewan Rakyat yang lalu, Dato' Arif, Tan Sri Arif. Dia kata apa yang disebut oleh Dato' Azlina adalah sesuatu yang benar, dan dia mengucapkan tahniah kerana Dato' Sri Azlina Osman berani menyuarakan kebenaran, katanya, bahawa beliau sebagai speaker dan beliau sebagai pengamal undang-undang, beliau mantan hakim. Beliau menyatakan apabila sahaja undang-undang darurat ini diwujudkan dan parlimen tidak dibenarkan bersidang, artinya negara kita ni yang berpaksi pada 3 prinsip. Pentadbiran, pengurusan negara kita berdasarkan 3 prinsip, iaitu eksekutif, menteri-menteri, Perdana Menteri, tangan kerajaan, eksekutif. Yang kedua legislatif, katanya, iaitu parlimen. Dan ketiga is judiciary, iaitu badan kehakiman. Kalau 2 saja yang berfungsi, 1 tidak berfungsi, ia sudah tempang. Bukan tempang lagi, dia kata, artinya sudah boleh runtuh. Betul lah, kalau tungku tu ada 3, katanya 3 tungku. Kalau 1 terjatuh, macam mana boleh menahan lagi masakan daripada di dapur tu? Ini kenyataan daripada bekas mantan speaker Dewan Rakyat, dan beliau bukan orang calang-calang orang. Tan Sri Arif, beliau adalah bekas hakim dan cukup tahu. Sebab dia kata, saya hairan kerana eksekutif, itu kabinet, boleh bergerak bebas. Mahkamah pun dia kata judiciary boleh bersidang, tetapi parlimen dimandulkan. Sebab dia kata parlimen ni dia bukan sekadar tempat orang berbahas. Sebagaimana yang kita tengok bila ada persidangan parlimen, bertekak sana bertekak sini. Parlimen bukan begitu. Parlimen adalah membuat tasak, membuat undang-undang, dan sebagai check and balance apa yang dilakukan oleh kerajaan. Jangan lupa, berkali-kali dulu saya katakan, 1 sen pun wang negara, eksekutif atau kerajaan tidak boleh pakai tanpa mendapat kelulusan parlimen. Bagi negara kita sekarang ni, sebab ini sekarang dah bercanggah dengan apa yang ditulis oleh Profesor Opini Muslim tadi, dengan kenyataan daripada mantan speaker Dewan Rakyat, saya nampak 2 perkara yang sudah berlanggar dan menggudu. Dan kita ni sekarang ni berada dalam dilema. Nak ikut mana ni? Nak ikut kata Profesor ini Muslim, tak valid. Mahkamah dah tak valid. Sebab darurat. Dari pandangan dia macam junta lah, macam di Myanmar atau di Thailand. Nak ikut cakap dia mantan speaker tadi, artinya sekarang dah runtuh. Kerana parlimen tak bersidang. Kalau parlimen boleh diwujudkan, maka macam biasalah, okey lah. Tujuannya adalah untuk curb supaya negara kita ini ditenteramkan keadaannya. Ini keadaan. Sebab itu bila Dato' Azlina Osman mengatakan apabila parlimen dimandulkan, tak boleh lagi nak mengeluarkan kenyataan, tak boleh melakukan check and balance. Apa yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan, tidak ada sesiapa pun boleh mempersoalkan. Dia nak pakai duit, dia guna duit ikut mapak dia lah, bahasa kasarnya. Kalau dia nak buat undang-undang, dia tubuh tersebut saja. Macam apa berlaku pada sekolah. Dia kata semua pakai PDPR. Belajar di rumah, maka bapak pun belilah komputer, beli gadget semua. 2-3 hari kemudian dia kata sekolah buka. Siapa pun tak boleh untuk menentang. Zain Hambali, line kena kacau. It's okay, tak apa. Bila saya bercakap ni, nanti saudara boleh baca balik. Memang saya tahu. Sebab sekarang ni, dalam keadaan ini, bila saya beri pencerahan, saya tahu. Sebab itu saya minta saudara, dalam beri komen ni, saya pun berhati-hati. Sebab siang tadi saya berjumpa dengan peguam. Saya bertemu dengan bekas hakim. Tanya dengan dia persoalan. Sebab dia ada banyak menyentuh, ada perkara ni. Itu adalah berhubung dengan apa yang berlaku dalam pentadbiran negara apabila mahkamah pun dipersoalkan. Kita tak boleh persoalkan mahkamah, keputusan mahkamah, contempt of court. Tapi kalau mengikut pada apa kenyataan daripada Profesor Muslim, ini masalah pula. Bagaimana pula kata speaker, mantan speaker, dia kata mahkamah boleh bersidang
Eksekutif boleh melaksanakan tugas, tapi Parlimen pincang. Jadi saya tadi terdengar pula satu kenyataan, satu buah bicara antara Peguam Bela Hanif Qatari. Ini menyentuh soal keputusan mahkamah kemarin berhubung dengan keputusan dalam kes Datin Sri Rosmah Mansor. Ini bicara soal perundangan. Sebab dia kata apa yang dilakukan oleh Sri Rosmah Mansor adalah satu keputusan yang benar, dia kata. Bahawa beliau memilih untuk berada di petak saksi, bukan di petak orang dituduh atau di petak lagi. Dia kata petak saksi ini supaya dia dibicarakan secara tuntas. Semua orang boleh soal, dia boleh searif mulut nak ajar kerajaan plan-plan ni, beri batu nisan mereka bila PRU akan datang. Nah, ini saudara Arif Mulut, saya nak bagi pandangan ini, pencerahan ini, apa dapatan saya. It is not direct from my talk, bukan dari pemikiran saya. Sebab saya katanya dia kata memilih untuk berada daripada petak saksi. Jadi bila dia memilih begitu, maksudnya dia sudah redha diri dia terbuka kepada disoal oleh pendakwa raya dan disoal jawab oleh peguam bela. Dalam keadaan begini, tiba-tiba saya terlihat cabaran daripada Rizal Mansor. Itu saksi. Dulu dia bekerja sebagai pegawai khas kepada Datin Sri Rosmah Mansor. So hari ini dia berada di pihak kanunnya sebagai saksi. Dalam keadaan begitu sekarang ni, dia tak seret Datin Sri Rosmah Mansor, dia ajak Datuk Seri Najib berdebat. Dia kata sudah tiba masanya untuk saya tidak lagi berdiam diri selepas page Datuk Najib mengulas panjang lebar tentang kes solar. Najib Razak membuat kesimpulan saya dalang dan memfitnah isteri beliau. Selama ini saya tak mahu muka mulut atau menulis apa-apa kerana ini sedang dibicarakan di mahkamah. Memandangkan page Najib Datuk Razak sekutunya banyak kali menyebut nama saya, maka dengan ini saya ingin mengajak Datuk Seri untuk melakukan perdebatan secara live. Saya terkejut. Kerana kalaulah perdebatan itu berlaku, maka ini sudah ada contempt of court. Sesuatu yang nak dibicarakan, ya, biarlah di mahkamah. Perlu apa diadakan perdebatan secara terbuka, dan ini mengundang masalah, saudara. Jadi kita ni nak komen pun nanti kita pula ada masalah. Menteri UMNO dalam kabinet. Saudara-saudara sabar sikit lagi, berhubung UMNO sikit lagi. Saya nak beri penjelasan ya. Jadi saya rasakan kepada saudara Rizal, tunggu sajalah. Lebih baik sebab saya tak tahulah, sebab saya mendengar daripada kenyataan daripada satu pihak, saya agil, dia menulis, dia kata hujahan ada 212 muka surat. Banyak menjurus kepada persoalan yang berhubung dengan Rizal. Lepas tu ada permasalahan-permasalahan bahawa malah Zaidi dan Ryan itu jipak. Ada menyatakan keraguannya sama ada wang yang diberi itu disapu oleh Rizal. Lepas tu dalam keadaan ini, kalau nak disimpulkan, dia kata kes Sri Rosmah Mansor ni simple je. Dia tuduh kononnya minta rasuah. Tapi yang mengambil uang itu adalah Rizal. Sepatutnya beliau harus berada di hadapan. Jadi sebab katanya, saya tak tahulah, bahawa dengan gaji 7,000 sebulan sebagai pegawai khas, tapi dia mampu beli rumah dengan nilai 35 juta ringgit. Ada kereta Mercedes, ada kereta Audi, ada kereta Alphard. Boleh pergi ke Mekah dengan menaiki chartered flight. Aduh, first class. Seluruh keluarga. Dan kata kemudian kalau rumah pula harga kalau sejuta pun lebih 5,000 kena bayar sebulan. Ini semua dia kena jawab di mahkamah. Jadi sebab untuk apa nak adakan perdebatan dengan Datuk Najib? Tiba-tiba saya Datuk Najib. Dan ini mengundang masalah dalam sistem mahkamah kita. Bukan ni pelik dah, ajaib. Memang keadaan sekarang ni memang bercelaru habis. Jadi kita mengharapkan sepatutnya kita boleh berpang lada. Sebab itu apa yang Datuk Seri Rosmah Mansor buat, dia kata dia memilih untuk berada di kandang saksi. Semua orang boleh terbuka. Dan apakah ini memberi getaran kepada beliau? Terpulang. Saya tak mau cakap lebih daripada itu. Saudara, itulah apa yang berlaku dari segi perundangan dan juga dari segi perlembagaan negara kita ini. Bila negara kita diisytiharkan dalam keadaan darurat dan menimbulkan keresahan. Saya bersyukur pada Allah SWT. Kita warga cinta damai. Kita menyantuni suasana ini dengan penuh kedamaian. Rakyat akur duduk di rumah. Alhamdulillah. Rakyat akur diam-diam walaupun mereka dalam keadaan tersepit. Saya tak mau campur sebab saya minta saudara tuduhan apa semua berhubung dengan apa semua jangan kita lontarkan dalam page saya ini. Saya cuma mampu memberi pencerahan sebab janji saya untuk memberi pencerahan. Kita tunggulah perbicaraan.
Jangan heran tu. Mereka ni akan dakwa, biarkan. Biar mahkamah meneruskan. Cuma yang saya lontarkan bahawa setiap kali saya kata bahawa kita warga Cita Damai, janganlah kita mendahului mahkamah mencabar untuk adakan debat terbuka. Debat terbuka tentulah akan terbuka segala cerita. Dia dalam keadaan begini, rosaklah perundangan negara. Saya hari ini genap 30 tahun UMNO Sabah. Diam tak diam, akhirnya rupa-rupanya 30 tahun rupanya UMNO Sabah. Saya teringat waktu penubuhan UMNO Sabah itu, saya berada dalam UMNO Bagas Putih. Ketua bahagian saya waktu itu adalah almarhum Tun Gapa Baba. Saya selalu panggil dia sebagai Cik Gapa. Yang ada Gapa saya ni, dia selalu memberi pencerahan. Dari waktu UMNO Sabah ditubuhkan, saya rasa dah cepatnya masa berlalu. Terlalu cepat masa berlalu. 30 tahun. Dan waktu itu, saya ingat lagi, waktu itu saya mempersoalkan beliau sebagai ketua bahagian, dan waktu itu beliau timbalan Perdana Menteri dan menjadi orang yang bertanggungjawab menubuhkan dan membawa UMNO ke Sabah adalah almarhum Tun Gafar Baba. Itu jasa bukti beliau. Dan waktu itu kita ni tak faham, sebab saya bukan faham sangat tentang Sabah. Saya kata kenapa ada John Ottogani. Saya ingat lagi perbahasan dalam bahagian UMNO Bagas Putih, saya mempersoalkan kenapa dibolehkan John Ottogani ini menjadi ketua bahagian. Sedangkan UMNO adalah parti Melayu Islam. Di situlah akhirnya dipinda dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini UMNO Sabah ada autonomi dia sendiri. Datuk delete dia JKOM tu. Saya tak mampu sekarang untuk saya nak delete JKOM ke apa semua. Saya tak mampu. Saya tak ada admin. Sebab bila saya memberi pencerahan, mereka masuk. Sebab itu saya dah bagi wawa, saya dah kata mereka bertanggungjawab. Nombor telefon mereka ada. Walaupun mereka berlindung di bawah apa pun, kalau dibawa ke muka pengadilan, maka mereka juga akan diseret. Saya tak tahu. Saya cuma memberi perundingan. So, di saat kita merayakan selama 30 tahun UMNO wujud di Sabah, dan hari ini saya mendengar perutusan khas Presiden yang minta supaya menyantuni masalah rakyat, dan beliau mahu supaya UMNO Sabah yang mempunyai kuasa otonomi, UMNO Sabah kuasa otonomi memutuskan segalanya, maka mereka terus menjalin kekuatan bahawa menghadapi musim pilihan raya. Hari ini juga semalam bahawa UMNO Malaysia yang mengadakan mesyuarat majlis tingginya di Janda Baik memutuskan bahawa apa yang disuarakan oleh peringkat bahagian-bahagian adalah itulah yang akan dilaksanakan oleh Majlis Tinggi UMNO. Artinya kerjasama kita dengan Parti Peribumi Bersatu tidak berlaku sepanjang musim pilihan raya akan datang. Itu keputusan. Sebab itu dia saya dapat terima, alhamdulillah, Parti UMNO telah membuat keputusan yang hala tuju parti itu jelas menghadapi PRU 15 nanti, bahawa ahli-ahli di bawah di akar umbi menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Soal kerajaan satu isu lain, tapi soal kerjasama kita dengan PPM tidak ada lagi. Jadi kita harus mengucapkan syabas kepada Majlis Tinggi UMNO kerana menyantuni dan akur dengan kehendak akar umbi. Ini perlu dilakukan. Suara akar umbi ini perlu disantuni, bukan kehendak kita. Ini kuasa ahli-ahli kita. Sebab kamu yang berada di atas sana sebagai Majlis Tinggi, sebagai Presiden, timbalan Presiden dan sebagainya, maka anda harus mendengar kehendak akar umbi. Dan Majlis Tinggi di Janda Baik telah pun memutuskan bahawa menerima sepenuhnya tuntutan mereka, bahawa lepas ini tak ada lagi. Bila ini berlaku, sepatutnya, sebab itu Presiden kita ni dia bijak. Dia kata okey, kita akur kehendaknya. Okey. Tetapi masalah sekarang ni berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional adalah kita ada seorang timbalan Presiden, bukan Tok Mak Hassan, iaitu Ketua Pergerakan Wanita. Sebab Ketua Pergerakan Wanita, Datuk Noraini, beliau adalah bertaraf timbalan Presiden. Dan naib Presiden UMNO, Datuk Ismail Sabri. Sepatutnya kedua-dua mereka ini, kalau dia betul-betul ikut dan kehendak akar umbi, maka besok dia kena letak jawatan. Sepatutnya begitu. Ini bukan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan, tidak. Sebab ini menyantuni kehendak bawah. Sebab UMNO dah buat keputusan. Tak ada. Pilihan raya akan datang, tak ada. Cuma yang saya ingin mengingatkan kita semua, bahawa jangan lupa kita, UMNO Malaysia, Majlis Tinggi telah pun mengikut kehendak ahli. Maka
sahabat kita dalam Muafakat Nasional, itu daripada Parti PAS, tentulah pimpinannya juga akan menyantuni apa yang diputuskan oleh Muktamar PAS. Kalau ini berlaku, maka pimpinan PAS di peringkat atasan dia kena ikut. Sebab telah pun dipersetujui dan telah pun disepakati dan menjadi diterima usul daripada Pergerakan Pemuda PAS, yang usulnya dibawa oleh ahli parlimen Pasir Mas, katanya Pasir Putih katanya. Dia kata bahawa beliau yang berhormat Ahmad Fadli Syari, yang timbalan ketua PAS dalam perhimpunan Muktamar PAS, saya ingat 5-6 bulan dulu, dan cadangan mereka supaya PAS bertanding di semua kerusi di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Jika ini berlaku, artinya tidak ada lagi lah Muafakat Nasional. Tapi hari ini dia buat kenyataan bahawa dia kata keputusan Pak UMNO itu disantuni, UMNO lebih bijak dan sebagainya. Tapi masalah sekarang ni sebab itu orang kata terlajak perahu boleh ditarik balik, tapi terlajak kata buruk padah dia. Sebab suka tak suka, kalau Tuan Guru Haji Hadi tidak mengikut kehendak tuntutan yang diputuskan oleh usul dalam Muktamar PAS, maka tentulah Tuan Guru dilihat sebagai tidak mengikut kehendak ahli. Kalau Tuan Guru Haji Hadi bersama pimpinannya mengikut kehendak akar umbi, suka tak suka pilihan raya akan datang, maka PAS akan bertanding di 3 negeri. Semua kursi parlimen dan luar negeri. Ini keputusan muktamar. Jadi di sini saya katakan bahawa tidak terjadi lagi lah Muafakat Nasional. Di sinilah sekarang ni PAS berada di persimpangan Dalima, PBM apatah lagi. UMNO sudah jelas. Artinya setelah mengikut kehendak suara akar umbi, UMNO memilih untuk bertanding secara solo. Come what may. Alhamdulillah, ini kehendak anda dan ini juga kehendak kita semua. Ya, ini semua disantun oleh rakyat, semua suka. Sebab bagi warga UMNO, enough is enough. Tak ada lagi nak layan dah. Sebab sekarang ni dalam keadaan begini, kita melihat bagaimana dengan PBM. Inilah yang keadaan sebenar-benarnya yang saya betul nak cuba bagi tahu bahawa sebenar-benar dalam keadaan sekarang ni, Tan Sri Muhyiddin berada dalam kebuntuan. Dia tengah menanti dengan penuh debaran. Pada hari Isnin nanti, kalau Majlis Raja-Raja bersidang, seandainya Majlis Raja-Raja membuat keputusan bahawa parlimen itu boleh diwujudkan, maka that is the end of his career. Kalau tak ada juga, kalau diangkat pula ini darurat ini, sebab beliau telah pun berjanji apabila tiada lagi perintah larangan darurat ini, apabila COVID-19 ini berkurangan, maka beliau akan memanggil pilihan raya. Kalau beliau memanggil pilihan raya dalam keadaan sekarang, dia nak bertanding, nak berdasarkan pada siapa? Sebab itu, apa yang dilakukan oleh Datuk Noh Omar, Tan Sri Noh Omar semalam, dia mengadakan pertemuan antara PAS, PBM dan UMNO di peringkat negeri Selangor. Saya kata dah jadi null and void. Dah tak ada guna dah. Sebab UMNO dah buat keputusan. UMNO jelas bahawa UMNO tidak akan bersama dengan PBM. Dan PAS pula, kalau dia mengikut saja kehendak muktamar yang diputuskan usul itu, maka solo. Jadi kepada warga UMNO, seharusnya sekarang ini, bermula daripada sekarang, mula gerakkan. Pastikan ahli-ahli pelangkat kaum umbi, jelaskan secara jelas ke arah mana hala tuju. Inilah hala tuju UMNO. Memang kita sekarang berusaha untuk mendapatkan kuasa. Sebab itu saya besar kemungkinan pada hari Khamis nanti, satu portal ajak saya untuk berbincang, mungkin pukul 9 malam. Dia kata dah saudara Mak Sabu tak ada kesempatan. Dia kata mungkin dengan Tian Chua. Saya kata apa tajuk? Dia kata hala tuju, pilihan raya akan datang. Apakah UMNO akan bergabung dengan mana-mana parti? Saya kata no. Tapi dia panggil, saya akan hadir. InsyaAllah saudara doakan saya. Kita harus orang berani, betul. Kita harus bergerak ke depan. Jadi kita, bagi saya lah, saya bercakap betul terang. Dapatan saya, tadi pun saya tengok ada 3-4 portal yang bukan hanya daripada portal warga net kita ya, daripada warga keturunan Cina. Dia juga membayangkan bahawa Parti Peribumi Bersatu akan lupus. Tidak ada kesempatan lagi untuk memenangi pilihan raya. Sebagaimana saya katakan, dapatan saya bahawa apa yang berlaku di Paguh itu jelas menunjukkan keadaan sebenar, senario sebenar.
Kalaulah PBN bersama dengan PAS, berapa banyak PAS boleh mampu untuk mengait yakin rakyat menyokong PBN, khususnya orang Melayu? Saya tak nampak. Kerana macam di Pagoh 11,500 undi itu keturunan daripada ini warga Cina. Mereka takkan bagi. Tidak akan dapat 11,000. UMNO ada 16,000. 11 campur 16 ada 27,000. Jangan lupa, saya katakan tadi, ini kita tengok senario di Pagoh. Daripada 11 campur 16, 27,000. 27,000, waktu Tan Sri Muhyiddin bertanding tu, dia bertanding di bawah tiket keadilan. Ahli-ahli keadilan di Pagoh lebih kurang, saya rasa tak kurang daripada 6,000. So kalau 6,000, berapa lagi dia tinggal? Dia tinggal lebih kurang 5-6,000 saja lagi. Kalau 5-6,000 lagi dia tinggal, jangan lupa ahli-ahli PBN Pagoh, waktu Dr. Mahathir keluar daripada PBN, dilaporkan sejumlah 2,500 yang keluar. Jadi tinggal dekat dia lebih kurang 4,000. Kalaulah dia bersandarkan kepada undian, itu pun kalau dia dapat sepenuhnya 2,800 undi daripada PAS. Kalau dia dapat 2,800, ketinya dia cuma dapat lebih kurang 6,800 je. Inilah dilema yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin untuk berhadapan dengan pilihan raya umum di Pagoh. Dan bagaimana juga dengan kursi-kursi yang lain? Bagaimana dengan sahabat saya, saudara Muslim yang bertanding di kursi Sungai Besar? Beliau bertanding atas tiket Parti Pribumi Bersatu. Sedangkan waktu itu yang menyokong beliau adalah daripada Parti Keadilan. PBN waktu itu tak banyak mana pun ahlinya di Sungai Besar. Dan saya melihat ada dua senario yang boleh berlaku dalam pilihan yang akan datang. Mungkin terlalu awal, tapi biar saya bentangkan senario ini supaya warga UMNO di peringkat akar umbi dapat dengan jelas gambarannya. Apa yang dialami oleh UMNO seringkali berlaku dalam musim pilihan raya. Seseorang itu yang sepatutnya jadi calon, tiba-tiba tidak tak dapat jadi calon. Ini kena bersedia saya. Jadi katalah sekarang ni dia wakil rakyat, dia ahli parlimen atau ahli luar negeri. Tapi kerana dilihat dia lebih banyak merit kepada PBN, tapi maka dia digugurkan. Apabila dia digugurkan dan diganti dengan orang baru, maka dia akan menyeberang. Akar umbi UMNO memang terbaik, betul. Dia akan menyeberang kepada parti lawan. Sama ada dia akan menyeberang dengan PAS ke, tapi tak tahulah, PAS tak akan terima lah, saya yakin. Sama ada dia bersama dengan PKR, ataupun dia akan menyeberang kepada parti PBM. Ini berlaku di Sungai Besar. Sebab Sungai Besar, waktu pilihan kecil, waktu itu, Saudara Budiman bertanding ahli parlimen, menggantikan Allahyarhamah bini Hasnul. Jadi katanya, janjinya bila musim pilihan raya, maka Datuk Muslim ini akan dilantik sebagai salah satu kursi sama Dewan Negeri ataupun Parlimen. Tiba-tiba UMNO di bahagian Sungai Besar memberi laluan kepada Budiman bertanding. Maka Muslim yang kecewa beralih melompat kepada PBM. Senario ini akan berlaku. Betul, kita marah pada ahli parlimen kita. Tetapi ini juga yang akan berlaku kalau mereka melompat bagaimana? Tapi saya nak nyatakan, jangan risau. Pernah berlaku di Tanjung Karam. Pernah berlaku di Sekincan. Waktu era Datuk Harun Idris jadi Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Ustaz Kasim, tanding bebas. Tapi akhirnya beliau menarik diri. Pernah berlaku di kawasan Ulu Langat. Ustaz Datuk Azmi dengan Cikgu Harun. Ada juga berlaku beberapa tempat. Tapi saya rasa warga akar umbi UMNO dia tahu bila sampai berlaku benda begitu mereka tidak akan terikut. Kerana orang-orang ini sama ada dia akan bertanding bebas. Kalau dia bertanding bebas, saya rasa dia memang cari duit, cari nahas lah untuk hilang deposit. Sebab tak ada pun ahli parlimen yang sehebat Cikgu Jabar. Di Selangor ada satu orang nama dia Cik Arwah Cikgu Jabar. Dia kawasan Batu Laut. 3 pegal dia bertanding bebas. Kerana itu dia punya kemampuan dia. Tanpa parti, dia menang. 3 pegal. Begitu juga dengan Richard Riot di kawasan di Sarawak. 2 penggal dia bertanding bebas. Dia menang. Tapi out of the blues lah orang kata, tak ramai. Dalam keadaan begini, saya di peringkat akar umbi harus bersedia. Apabila musim pilihan raya akan datang, adanya
beberapa orang calon-calon yang sedia ada ni tidak dipertandingkan, maka dia akan menarik diri ataupun masuk pada parti lain. Itu orang adalah mereka hanya sekadar untuk memenuhi desire sendiri. Rizal Endau di Johor Bahru, di Johor Tan Sri Syarif Samad. Rizal Endau saya tak tahu siapa yang akan diturunkan, belum lagi. Saya akan memberi pencerahan satu waktu sedikit demi sedikit, tetapi saya memberi gambaran bahawa apa yang akan dihadapi oleh UMNO ialah apabila calon-calon yang merasakan diri dia layak jadi calon tak terpilih. Orang ini selalunya akan melompat. Tapi saya nampak waktu pilihan raya di Tanjung Piai tadi, walaupun semua orang dah bersetuju ketua bahagian bertanding, tapi bila tak bertanding kerana diberi pada ini MCA. Ini nak cari orang yang macam itu. Bukan semua ahli pemimpin UMNO peringkat akar umbi yang begitu fikirannya. Parti come first. Bagi saya, apa saja keadaan. Ini kena lihat dah saudara, bahawa saya nak bagi tahu macam di Perlis. Besar kemungkinan sebab di Perlis ni kononnya Datuk Syahdan Kasim dengan adik dia Ismail Kasim, kononnya yang mewarnakan politik di Perlis. Tentulah dia akan kalau tak dapat dia akan istiadat dia keluar. Berhati-hati kalau Ismail Kasim tidak dipilih bertanding sedangkan tak dapat jadi menteri besar pun kecoh di Perlis. Begitu juga di kawasan saya melihat di Padang Besar. Sebab kursi Parlimen Padang Besar, sahabat saya saudara Zahidi, beliau kesihatan dia tidak begitu mengizinkan. Jadi tentulah beliau akan diganti. Kalau ini berlaku, saya rasa akan adanya lompat-melompat parti. Dan ini selalunya berlaku di Kelantan. Berhati-hati di Kelantan juga. Ini yang kata kocak keting dan sebagainya. Bagaimanapun saudara, kita tunggu bila genderang perang akan dimulakan. Bagaimanapun saya melihat, saya berhasrat untuk mengulas tentang kedudukan UMNO selepas kita membuat ketetapan. Syabas kepada Majlis Tinggi UMNO yang mengikut kehendak akar undi. Ini satu kepimpinan yang jelas bahawa beliau tidak melakukan kepimpinan diktator. Beliau mendengar, menyahut dan menyantuni kehendak akar undi. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih.